Sambung pelajaran fizik tingkatan 5 KSSM, bab yang terakhir, bab 7 tentang fizik kuantum. Subtopik yang pertama, teori kuantum cahaya. So, untuk bab 7 ini, sila beri perhatian kerana ini adalah bab yang terbaru. Tiada lagi pernah diajarlah dalam silibus-silibus yang lama. So, ini adalah bab yang sangat-sangat baru dan berkenaan dengan bidang pelajaran fizik yang paling barulah, yang paling baru ke arah fizik moden. Okey, sebelum ni kita belajar tentang fizik klasik, di mana tentang daya, tentang haba, tentang elektromagnet, semua tu adalah tentang fizik klasik. So bila kita beralih kepada fizik moden, semua benda-benda yang kita fokus adalah benda-benda yang tiada kaitan lagi dengan yang sebelum-sebelum ni lah. Okey, so kita ada 4 skala dalam bidang fizik ni. So kalau kita semakin ke kiri ni, maksudnya saiz kita tu semakin kecil. Kalau kita semakin ke kanan, saiz yang kita kaji tu, saiz benda yang kita kaji tu semakin besar. Bila kita ke atas, maksudnya kelajuan tinggi. Kelajuan tinggi. Bila kita semakin ke bawah, kelajuan kita rendah. Okey. So apa benda semua ni? Okey. So bila kita belajar benda yang bersaiz kecil pada kelajuan yang tinggi, okey, so dia duduk di kuadran inilah. Apabila kita belajar benda bersaiz besar, berkelajuan tinggi, dia duduk di sini. Saiz besar, kelajuan rendah di sini. Saiz kecil, kelajuan rendah di sini. So, apa benda yang kita akan isi dalam 4 kuadran ni adalah tentang bidang-bidang fizik. So, kita isi dulu yang bawah ni lah. Saiz besar, kelajuan rendah, ini adalah fizik seharian. Contohnya berkenaan dengan pergerakan kereta, pergerakan objek-objek yang berkelajuan rendah lah. Kelajuan rendah ni maksudnya taklah slow macam kura-kura tu. Maksudnya kelajuan rendah kalau kita compare dengan kelajuan cahaya. So kelajuan tinggi ni maksudnya mencapai kelajuan maksimum, iaitu mencapai C lah. Mencapai kelajuan cahaya. Okey, so kita hanya compare kelajuan kita tu berdasarkan kelajuan cahaya lah. Okey. So benda yang kita kaji pada kelajuan rendah iaitu kurang daripada kelajuan cahaya ataupun kurang daripada 50% daripada kelajuan cahaya, maka kita katakan itu adalah fizik klasik ataupun mekanik klasik. Okey, mekanik klasik. So dalam mekanik klasik ni ada dua, mekanik Newton. Lepas tu kita ada keelektromagnetan. Keelektromagnetan. Okey. So dalam mekanik Newton ini kita boleh bahagi banyak lagi lah tentang daya, gerakan, tentang bendalir, tentang haba, tentang cahaya gelombang. Okey, itu adalah mekanik Newton. Keelektromagnetan seperti yang kita tahu terdiri daripada pelajaran elektrik dan pelajaran elektromagnet lah. Okey, itu adalah mekanik klasik. So apabila kita berpindah kepada yang bersaiz kecil tapi masih lagi kelajuan rendah di sini bukan sangat-sangat rendah lah. Kita compare dengan kelajuan cahaya yang sangat tinggi itu, dia rendah compare dengan kelajuan cahaya. Maka ini adalah fizik kuantum yang kita akan belajar hari inilah. Ia adalah bidang topik yang baru, iaitu tentang fizik kuantum yang dimana tiada kaitan dengan mekanik klasik. So dia ada ketidaksambungan antara kedua-dua ini. Okey, so kita isi juga dua kotak yang di atas, walaupun kita tak belajar dalam peringkat SPM, tapi at least kita tahulah apa lagi bidang-bidang fizik moden yang lain. So yang ni adalah bidang fizik klasik,
satu kuadran ini sahaja mengambil masa berabad-abad untuk belajar, untuk menemukan teori-teori. Tetapi bila kita pindah kepada fizik kuantum, maka kita dah masuk kepada fizik moden, di mana fizik kuantum ini juga tercetusnya idea-idea di atas ini jugalah. Okey, contohnya untuk yang ini, bila objek itu bersaiz besar, kelajuan tinggi. Okey, saiz besar dekat sini tak sama dengan saiz besar dekat mekanik klasik ni. So saiz besar dekat sini kita assume saiz macam sebesar planet dan matahari, bintang, planet, galaksi dan sebagainya lah. So saiz-saiz yang sangat besar dan semua objek tu berkelajuan tinggi. Maka kita katakan teori yang kita belajar ini adalah mekanik relativity. Ini adalah yang mengkaji tentang mekanik relativity ni adalah Albert Einstein sendirilah dia yang menemukan teori relativity. So kita tak belajar dah dalam peringkat SPM. Okey, apakah satu bidang lagi yang misteri ini? Okey, bidang inilah yang paling banyak saintis tengah research, tengah buat kajian, kerana masih lagi tiada penutup kepada teori yang lagi satu ini. Dia ibaratnya dia menghubungkan mekanik relativity dengan fizik kuantum. So dia akan menghubungkan kedua-dua ini menjadi satu teori. Okey, so yang teori yang paling popular sekarang ini, walaupun teori itu pun masih belum lengkap, adalah teori medan kuantum. Okey, teori medan kuantum yang mengkaji tentang zarah bersaiz kecil dan berkelajuan tinggi. Saiz yang berzarah kecil dan berkelajuan tinggi. So dia berkaitan dengan teori medan kuantum. Aplikasinya adalah dalam Collider Hadron yang ada dekat Geneva. Dia belajar tentang di mana kita menghentam dua partikel zarah yang sangat-sangat kecil seperti proton dan elektron contohnya, dihentam pada kelajuan yang sangat tinggi dan menghasilkan zarah-zarah kecil yang lain. Maka itu kita panggil teori medan kuantum dan masih lagi sangat aktif dikaji lah oleh saintis-saintis dan tiada lagi penutup bagi teori medan kuantum. Okey, so yang kita akan belajar hari ini adalah sangat-sangat basic ataupun surface level fizik kuantum lah. Okey, so subtopik yang pertama adalah teori kuantum cahaya. So kita akan go over balik apa itu cahaya lah. Okey, yang kita belajar waktu form 4, cahaya adalah gelombang elektromagnet. Okey, dia terdiri daripada cahaya tampak ni lah yang kita belajar waktu form 4 itu. Okey, dia duduk di dalam spektrum elektromagnet yang kita belajar juga waktu form 4. So cahaya tampak ini kita panggil spektrum selanjar kerana tiada lompong-lompong lah, semuanya bersambung-sambung. Okey, mengikut frekuensi dan panjang gelombang masing-masing. Okey, so yang ni yang kita tahu setakat inilah, yang kita tahu bahawa cahaya adalah gelombang elektromagnet dan dia mempunyai sifat-sifat gelombang seperti dia boleh dipantulkan, dibiaskan, interference, dibelaukan dan macam-macam lagi lah sifat-sifat gelombang yang lain. Okey, so dan dia terdiri daripada cahaya tampak ni yang pelbagai warna pelangi inilah. So untuk memperoleh cahaya tampak, spektrum cahaya tampak ni kita perlu serakkan cahaya itu menggunakan prisma. Okey, so yang teori yang kita nak kaji hari ini adalah konsep di mana semua bahan akan membebaskan ataupun memancarkan gelombang elektromagnet. Tak semestinya cahaya tampak lah, kemungkinan sinaran ultraungu ataupun kemungkinan sinaran inframerah dan pelbagai lagi jenis sinaran dekat sini kan. So semua objek, okey, itu adalah benda baru yang kita belajar hari ini lah. Semua objek akan memancarkan gelombang elektromagnet dan pancaran gelombang elektromagnet itu jenis-jenisnya bergantung kepada suhu bahan itu.
Okey, so kalau suhu bahan itu mencapai suhu matahari kita, maka dia akan memancarkan cahaya tampak. Okey, gelombang elektromagnet kita tu adalah kategori cahaya tampak, spektrum cahaya tampak. Kalau matahari kita tu lebih sejuk sikit daripada matahari sekarang, maka dia akan memancarkan sinaran inframerah. Okey, kalau matahari kita lagi panas daripada matahari sekarang, dia akan memancarkan sinaran ultra ungu. So dia bermain antara sinaran inframerah sampai sinaran ultra ungu sahajalah. Okey, untuk mencapai yang selebih-lebihnya ini agak sukarlah kalau kita nak compare dengan suhu. Okey, so caranya kaedah yang lain lah untuk menghasilkan gelombang mikro, gelombang radio, sinar X dan sinar gamma. Dan kita tahu sinar gamma dan sinar X ini datang daripada reputan radioaktif yang kita dah belajar sebelum ini. Okey, manakala gelombang mikro dan gelombang radio ini adalah datang daripada getaran elektron. Okay, getaran elektron. Begitulah caranya kita memancarkan isyarat gelombang radio. Okey, dia melalui getaran elektron pada antena. Dia memancarkan gelombang radio dan gelombang radio tu dipantulkan dan sebagainya lah. Manakala gelombang mikro adalah dalam ketuhan mikro juga menggunakan konsep getaran elektron pada frekuensi yang tertentu ni sahajalah. Okey, untuk sinaran-sinaran ni termasuklah cahaya tampak, dia bergantung kepada suhu. So kita akan buat definisi dekat sini. Jasad hitam ialah suatu jasad yang unggul. Unggul dekat sini maksudnya perfect, yang berupaya menyerap semua sinaran elektromagnet yang jatuh padanya. Okey, itu adalah jasad hitam. So kita belajar waktu form 1, sains form 1. Kalau objek tu warna hitam, bermaksud semua warna telah diserap oleh objek itu dan tiada warna yang dipantulkan daripada objek itu. Maka kita kata kita dah belajar waktu form 4 bahawa warna ataupun cahaya tampak lah adalah sebenarnya elektromagnet, gelombang elektromagnet. So kita kata objek hitam dia menyerap semua sinaran elektromagnet. So dekat dunia kita ini tiada objek yang perfect kalau dia hitam. Dia mesti ada imperfection lah dalam warna hitamnya tu. Walaupun kita nampak hitam tu hitam terang dah kan, gelap sangat, tapi tak perfect warna hitam tu. Dia belum mencapai kehitaman yang sebenar. Okey, so jasad hitam ni adalah kita katakan model sahajalah. Kita assume sebagai satu anggaran. Sebab tu nama dia suatu jasad yang unggul. Sebenarnya tiada yang unggul, hitam yang perfect, tetapi kita boleh assume dia bertindak sebegitulah, dia bersifat unggul walaupun tiada yang unggul, dan dia berupaya menyerap semua sinaran elektromagnet. Okey, kalau dia menyerap semua sinaran elektromagnet, maksudnya dia juga boleh berupaya memancarkan balik benda yang diserap itu. So dia juga boleh memancarkan semua sinaran elektromagnet. So itu adalah jasad hitam dan kita panggil pemancar jasad hitam lah kalau dia memancarkan balik sinaran yang diserap itu. So dia dipengaruhi oleh frekuensi ataupun suhu objek tersebut lah. Okay, frekuensi ataupun suhu objek tersebut untuk memancarkan balik sinaran elektromagnet itu. Okey, kita tengok galeri maklumat. Sinaran termal merupakan sinaran elektromagnet yang merangkumi sinaran boleh tampak dan sinaran yang tidak boleh dilihat oleh mata manusia seperti sinaran inframerah. So, seperti yang saya cakap, kita hanya tengok dekat kategori ini sahaja, dalam kurungan biru ini sahaja, iaitu sinaran ultra ungu, cahaya tampak dan sinaran inframerah. So yang tak boleh nampak tu adalah inframerah dengan ultra ungu, yang boleh nampak tu cahaya tampak kita lah, yang warna pelangi tu.
Okey, so kita tengok juga lagi bergaleri maklumat. Sinaran cahaya yang memasuki rongga telinga akan mengalami proses pantulan berulang-ulang pada dinding dalam rongga telinga. Setiap kali pantulan berlaku, sinaran akan diserap oleh dinding dalam rongga telinga sehingga semua sinaran diserap. Oleh itu, rongga telinga seolah-olah bertindak sebagai jasad hitam. So, dia tak mention rongga telinga itu ialah jasad hitam sebab tak wujud ya jasad hitam yang unggul. Tak pernah wujud, tak boleh wujud pun. Okey, so kita boleh cakap seolah-olah sajalah dia bertindak sebagai jasad hitam. Sebab tu kita tengok rongga telinga kita tu warnanya hitam, tapi kita tahu bahawa tiada jasad hitam yang unggul wujud di dunia ini. Okey. So, apabila suhu suatu objek itu meningkat, maka objek itu bertindak sebagai pemancar jasad hitam. Okey. So, dia akan memancarkan sinaran terma. Okey, yang kita belajar ni lah, kita fokus kepada sinaran terma, iaitu ada 3 jenis, sinaran ultra ungu, tampak dan inframerah. Pada semua panjang gelombang, tak kisahlah dia suhu apa pun, dia akan memancarkan 3 jenis sinaran terma itu. Tetapi kuantiti pancaran sinaran terma itu bergantung kepada suhu. Okey, so kat sini saya nak tekankan sebab bunyi macam confused kan. Okey, so tak kisah kepada jenis tak kisah suhu, tak bergantung kepada suhu. Tak bergantung pada suhu itu adalah pancaran terma, sinaran terma. Sinaran terma iaitu ada 3 lah. Ada 3, UV, cahaya tampak dengan inframerah. Okey, ultra ungu lah ni, UV ni. Inframerah ni kita buat IR, infrared. IR. Okey, tetapi berapa banyak UV, berapa banyak cahaya tampak, berapa banyak inframerah tu dia bergantung kepada suhu. So yang ni bergantung kepada suhu. Bergantung pada suhu. So kena bezakan lah yang mana bergantung kepada suhu, yang mana tak bergantung kepada suhu. Okey, so semakin tinggi suhu, semakin dia ke UV. Okey, yang ni bila T kita meningkat. Dan semakin rendah suhu, dia semakin ke IR. So ni suhu bila dia menurun. So cahaya tampak ni adalah suhu matahari kita lah. Suhu matahari kita. So kita boleh agak-agak lah skala suhu kita ni. Bukan skala suhu badan ya. Suhu badan tak main lah dekat sini. Kita main suhu yang agak tinggi lah. So skala dia adalah berkaitan dengan kita compare dengan matahari lah. Okey, so taburan UVCT dengan IR ni, cahaya tampak, semua ni taburannya kita boleh tengok graf kita ni lah. Graf keamatan sinaran melawan panjang gelombang. Okey, so macam mana kita nak tahu taburan sinaran terma yang bergantung kepada suhu? Kita kena tengok graf keamatan sinaran melawan panjang gelombang. So, kalau kita tengok dekat sini, kita ada 3 jenis objek yang berbeza suhu. So, kita ada bintang merah 4000 Kelvin, bintang putih matahari kita 5270 Kelvin, dan bintang biru yang sangat panas 7000 Kelvin. So, kalau kita lihat dekat sini, bintang biru dulu. Bintang biru ini grafnya melengkung macam ni. Okey, so yang paling tinggi keamatannya, maksudnya yang paling cerah sekali, yang paling cerah sekali dipancarkan adalah sinaran ultra ungu. Kita nak tengok dekat puncaknya. Kita tengok puncaknya, yang mana paling terang. Yang dipancarkan adalah ultra ungu sebenarnya. Tetapi yang paling banyak, yang paling banyak dipancarkan, dia berbeza. Yang paling terang dengan paling banyak berbeza. Sebab kita teranglah kenapa kita boleh ada 2 perbezaan ni, paling banyak dengan paling terang. Okey, yang paling terang adalah ultra ungu, tapi yang paling banyak adalah cahaya tampak. Macam mana kita tahu dia paling banyak? Sebab luas di bawah grafnya paling besar. Okey, yang paling besar adalah cahaya tampak. Ni luas yang paling besar. Okey, so graf keamatan ni sentiasa dia kurus di sebelah ultra ungu. Tak kisahlah
dia suhu berapa pun kan, dia mesti kurus di bahagian ultraviolet dan gemuk di bahagian inframerah. Inframerah ni dia kena lebar. Okey, kalau kita lihat pada bintang putih pula, yang paling terang adalah cahaya tampak. Sebab tu yang kita nampak dekat mata tu adalah datang daripada cahaya tampak lah, sebab paling terang. Dan yang paling banyak pun cahaya tampak juga, sebab luas di bawah graf untuk cahaya tampak pun besar. Okey, tapi dia juga membebaskan ultra-ungu yang bahaya kan. Ultra-ungu yang bahaya daripada matahari. Cuma peratus ultra-ungu yang dibebaskan tu, yang dipancarkan tu sedikit. Maka dia boleh ditapis oleh lapisan ozon. Okey, tetapi tak semuanya ditapis lah. Ada juga beberapa persen yang berjaya tembus. Sebab tu kita kena pakai sunscreen lah untuk protect kulit kita daripada sinaran UV yang berbahaya. UV ni ada dua lah, UVA dengan UVB. UVA tu yang memanaskan, yang boleh tembus ke dalam kulit, yang boleh tembus ke dalam kulit. Manakala UVB tu yang boleh membakar lapisan kulit yang di atas lah. Dia berbeza lah. Apa-apa pun kena pakai sunscreen, sebab kita punya lapisan ozon pun semakin lama semakin menipis lah. Tetapi ada juga inframerah yang tak nampak juga. UV dengan inframerah tak nampak pun ada dipancarkan oleh matahari kita. Cuma tak banyak macam cahaya tampak. Okey, kalau bintang merah pula, dia punya paling terang adalah dalam range inframerah. Dan yang paling banyak dipancarkan pun dalam range inframerah juga. So ada juga kawasan cahaya tampak ni. Ada jugalah sikit. Dan yang paling banyak dekat dalam kawasan cahaya tampak tu adalah warna merah. Sebab tu kita namakan nama bintang tu bintang merah lah. Sikit, sangat sedikit ultra ungu dipancarkan. Tu adalah cara kita membaca keamatan graf keamatan sinaran. Okay, so kat sini kita boleh tengok contoh-contoh objek yang memancarkan sinaran termal. Okey, contohnya dekat sini image termografik sebuah kereta. Okey, kalau dia warna dia kuning semua ni, maksudnya dia tak panas sangat lah. Kuning, hijau, biru ni. Yang panas tu adalah yang warna merah-merah ni kan. Enjin dengan tayar. Enjin ni kita tahulah ada berlakunya pembakaran dekat situ. Tapi tayar ni dia panas sebab berlakunya geseran. Okey, dan kalau tak faham color-color ni semua maksud dia apa, kita boleh tengok dekat skala suhu dekat bawah ni lah. Warna merah maksudnya lebih panas berbanding yang warna biru. Okey, elemen pemanas ketuhar. Okey, dalam ketuhar elektrik lah ni. Ketuhar elektrik, besi yang memanaskan tu adalah jasad hitam, sebab dia berwarna hitam. Cuma dia bukannya jasad hitam yang perfect, dia seolah-olah sahajalah. Dan warna yang dia bebaskan ni, nampak tak, ada warna oranye, ada warna merah. So dia bukan warna oranye saja, dia bukan warna merah saja. Dia adalah spektrum. Dia adalah spektrum. Dia memancarkan semua jenis warna, termasuklah yang tak nampak, iaitu UV dan inframerah. Cuma tak ditunjukkan dalam gambar lah, sebab kita tak boleh nampak pun UV dengan inframerah itu. So yang nampak ni adalah warna merah dengan oranye. So dia bergantung kepada suhu lah. Dia bergantung kepada suhu. Semakin tinggi suhu, semakin gelap lah warna yang dipancarkan itu. Dia ke arah biru. Okey, sinaran terma dalam mentol lampu pada suhu yang berbeza. Okey, suhu rendah, nampak tak warna dia warna merah-merah. Suhu yang tinggi, warnanya kuning. So dia akan jadi ke arah biru lah. Dia nak ke arah biru untuk semakin tinggi suhu. Kita tengok pula keadaan di mana tercetusnya teori kuantum. Okey, tadi kita tengok skala fizik kita tu. Kita sebelum ni kita discuss tentang mekanik klasik lah, termasuklah yang graf keamatan ni masih lagi dalam teori klasik. Cuma masih tiada teori yang boleh menerangkan kenapa kita boleh ada puncak dan kenapa kita boleh ada cahaya yang lain untuk puncak dan cahaya yang paling banyak dipancarkan tu. So kenapa cahaya yang paling terang dan cahaya yang paling banyak tu tak sama? So dia
bukan mekanik klasik dah. Sebab dia tak boleh nak terangkan. Kalau dulu mekanik klasik menerangkan bahawa cahaya berkeamatan tinggi, maksudnya cahaya tu terang lah. Cahaya tu terang bukan malap, maksudnya tenaga dia tinggi. Ini adalah teori gelombang yang kita belajar waktu form 4. Tetapi kalau kita lihat dekat sini, cahaya yang berkeamatan tinggi itu dia adalah dalam kategori ultra ungu yang kita tak nampak, kan? Yang kita tak nampak. So macam mana? So dia bukan mengikut tenaga tinggi, tetapi dia ikut frekuensi. Dia mengikut frekuensi. Ini adalah teori kuantum. Bila kita sebut dari segi frekuensi, maka dia dah beralih kepada teori kuantum. Okey, so kita tengok dulu sejarahnya. Teori klasik, Isaac Newton, sifat zarah cahaya. So dia kata menghuraikan cahaya sebagai satu aliran zarah atau corpuscles pada tahun 1704. Tapi dia ni tidak berjaya menerangkan fenomena pembiasan kerana membuat kesilapan perbandingan kelajuan cahaya dalam kaca dan udara. Kita belajar kaca dengan udara, medium yang berbeza, ketumpatan optiknya, maka kelajuan cahaya pun berbeza lah, maka akan berlaku pembiasan. Ini waktu kita belajar waktu form 4 lah. Itu masih lagi teori gelombang, teori klasik. Okey, Thomas Young, eksperimen dui celah cahaya. Menjalankan eksperimen ini dengan menunjukkan bahawa cahaya itu bersifat gelombang. Okey, sebab hanya gelombang saja yang boleh membelau ataupun interference. Benda-benda lain tak boleh nak dibelau ataupun diinterferencekan. Dan tidak boleh menerangkan kejadian spektrum sinaran jasad hitam. Kenapa spektrum kita tu bentuk dia macam ni? Dia tak boleh nak terangkan sebab ini bukan teori gelombang dah. Sebab tadi saya cakap kalau teori gelombang, cahaya berkeamatan tinggi, tenaga dia tinggi. Tak, ini tidak betul. Tenaga tinggi bergantung kepada frekuensi, bukan keamatan. Okey, John Dalton, model atom, yang ni dalam kimia lah. Okey, jirin terdiri daripada zarah asal dipanggil atom. Unsur yang sama mempunyai jenis atom yang sama. Tidak dapat menerangkan penghasilan spektrum cahaya oleh atom bahan. Okey, so tadi saya cakap semua bahan boleh memancarkan sinar ultramagnet. Dan maka dengan itu setiap atom pun boleh memancarkan sinaran ultramagnet. So dia ni, John Dalton ni tidak bolehlah nak terangkan kenapa spektrum cahaya yang dipancarkan oleh atom-atom yang berbeza itu dia bukan berbentuk seperti spektrum yang selanjar. Kenapa dia jadi bentuk lain? Dia tak boleh nak terangkan lah berdasarkan teori gelombang ketika itu. Okey, penemuan elektron. Maka J.J. Thomson ni menemu elektron dalam kimia lah. Mereka bentuk eksperimen untuk mengkaji kelakuan elektron. Dan dia juga tidak dapat menerangkan penghasilan spektrum garis cahaya oleh atom bahan. Okey, so tadi saya cakap spektrum yang dikeluarkan oleh atom adalah bukan spektrum selanjar. So kita tak boleh nak explain berdasarkan teori gelombang. So kalau dah masuk kepada teori kuantum ni, orang yang pertama yang mencadangkan teori kuantum, kuantum ni maksudnya tenaga diskrit. Tenaga diskrit tu apa? Tenaga diskrit tu maksudnya tenaga kita tu bukan selanjar. Maksudnya tenaga kita tu ada nilai-nilai tertentu sahaja. Dia tak boleh bebas. Dia terhad. Dia dihadkan oleh peraturan-peraturan tertentu. Maka kita panggil tenaga diskrit ataupun tenaga paket. Di dalam paket-paket kita bungkus siap-siap dah tenaga itu dan dia tak boleh dikembangkan, dikecilkan lagi. Setakat itu sahaja yang kita boleh pindahkan. So nama dia teori kuantum lah, dan idea tenaga paket diskrit apa semua ni diperkenalkan oleh Max Planck secara accident lah. Dia bukannya dia berfikir ke apa. Yang ni dia secara kebetulan sahajalah dia menemukan tenaga diskrit itu, teori kuantum lah. So dia memperkenalkan idea kuantum, tenaga yang diskrit pada tahun 1900. Gelombang elektromagnet yang dipancarkan oleh jasad hitam adalah dalam bentuk yang diskrit yang dikenali sebagai kuantum tenaga. So setiap
Contohlah kalau kita fikirkan cahaya tu sebagai paket tenaga, so setiap bulatan titik cahaya itu menyumbang kepada taburan graf keamatan ni. Contohnya titik yang pertama, kita labelkan ni titik pertama duduk dekat cahaya tampak untuk bintang biru kita. Okey, cahaya yang seterusnya titik yang kedua duduk dekat ultra ungu. Okey, untuk yang titik yang ketiga dia duduk kat cahaya tampak. Okey, untuk titik yang keempat dia duduk kat inframerah. Okey, untuk titik yang kelima dia duduk kat cahaya tampak dan sebagainya lah. Sampailah semua cahaya itu telah pun berjaya digrafkan, semua titik-titik cahaya yang kita panggil kuantum tu lah. Dia berjaya digrafkan, maka kita akan dapat graf kita ni bentuk dia macam ni. Ada taburan dan taburan itu ada puncaknya di mana paling tinggi keamatannya, yang paling terang sekali, dan yang paling banyak kuantiti yang dipancarkannya tu. So dia boleh jadi berbeza lah, siapa terang siapa banyak. Itu adalah teori Max Planck. Dia yang fikir macam tu. Kalau kita ikut kalau kita tengok teori klasik gelombang, macam mana kita nak buat gelombang ni masuk dalam graf macam ni? Tak boleh lah, kita tak boleh nak fikir. Sebab gelombang ni dia selanjar, dia continuous, tiada benda yang putus-putus. Kalau kita fikirkan gelombang ni jadi bentuk yang putus-putus, contohnya tak semesti kita buat titik kan. Yang nombor 1 ni kita boleh buat gelombang ni macam ni. Yang nombor 2 gelombang ni tinggi sikit, contohlah. Yang nombor 3 tu gelombang dia lagi kecil ke apakah. Kalau kita boleh fikir cahaya sebagai gelombang-gelombang yang putus-putus macam ni, ataupun kita panggil paket-paket cahaya yang mempunyai gelombang-gelombang yang tertentu, dan kita boleh buat taburan gelombang-gelombang itu berdasarkan panjang gelombang atau frekuensinya, maka bermaksud teori kuantum tu benarlah. Sebab kita boleh melakarkan balik, kita boleh trace balik yang kita buat melalui eksperimen dan teori. Dia samalah, dia seiring. Tapi kalau kita fikir cahaya tu sebagai satu gelombang elektromagnet sahaja, memang tak boleh. Memang tak boleh kita nak jadikan graf macam ni. Sebab kita tahu sifatnya, kalau sifat gelombang elektromagnet yang selanjar ni, kita tahu sifatnya adalah tetap, iaitu panjang gelombangnya tidak berubah lah kan. Panjang gelombang tidak berubah, frekuensi tidak berubah, dia punya amplitude pun tidak berubah. So dia tak boleh lah kita nak grafkan yang benda macam ni, yang di mana dia ada taburan kan. Bila ada taburan maksudnya benda tu banyak lah sebenarnya, dia banyak-banyak, dan kita boleh kumpulkan mengikut dia punya frekuensi dia. Okey, so tenaga dalam setiap kuantum adalah berkadar terus dengan frekuensi gelombang. Okey, ini adalah idea barulah. Sebelum ni kita kata tenaga berdasarkan keamatan. Kalau cahaya tu terang, maksudnya tenaga dia tinggi. Tetapi untuk teori kuantum dia bukanlah, dia mengikut frekuensi. Sebab tadi saya cakap bila bintang tu semakin panas, maksudnya kita tahulah tenaga dia banyak kan. Bila tenaga yang banyak, kita nampak yang paling terang itu adalah pada frekuensi yang paling tinggi. So yang paling terang itu adalah duduk dekat kawasan frekuensi yang tinggi. So kita boleh assume bahawa tenaga berkadar terus dengan frekuensi, bukannya keamatan, bukannya amplitude lah maksudnya. Bukan amplitude, keamatan tu amplitude. So bukan amplitude tetapi frekuensi. So keamatan sinaran adalah rendah bagi gelombang berfrekuensi tinggi. So keamatan sinaran rendah tu maksudnya, walaupun kita nak kata kat sini paling terang kan, tapi paling terang tu duduk dekat ultra ungu, benda yang tak nampak. So keamatan rendah lah kita panggil. Sebab yang benda yang kita boleh nampak tu kita adalah cahaya yang tampak sahaja. Okey, Albert Einstein pula. Okay, Albert Einstein ni dia alter Max Planck punya teori untuk memuaskan dia punya teori pula lah. Albert Einstein ni tentang cahaya juga. Okey, so dia memperkenalkan konsep foton. Foton selepas 5 tahun Max Planck menemukan idea kuantum ni. Foton tu adalah benda yang saya sebut tadilah, iaitu ada titik-titik-titik ni ataupun ada gelombang-gelombang banyak-banyak. Dia adalah paket cahaya. So tenaga foton adalah berkadar terus dengan frekuensi gelombang cahaya. Okey, berkaitan dengan frekuensi, bukan amplitude atau keamatan.
So, teori foto-Einstein berjaya menjelaskan ciri-ciri kesan fotoelektrik yang tidak dapat diterangkan dengan teori klasik. So, Albert Einstein ni dia kaji benda lain. Okay, Max Planck ni dia kaji jasad hitam. Tapi Albert Einstein ni dia kaji tentang fotoelektrik. Okay, so fotoelektrik ni nanti kita explain lebih mendalam lah. Di mana fotoelektrik ni mengukuhkan lagi lah bahawa cahaya itu bersifat seperti foton ataupun kita kata zarah, bersifat seperti zarah dan mempunyai tenaga diskrit. Okey, Niels Bohr yang ni adalah kategori kimia lah. Dia boleh menerangkan penghasilan spektrum garis oleh atom hidrogen. Kan sebelum-sebelum ni diorang tak boleh nak terangkan atom yang boleh memancarkan sinaran tu kenapa tak selanjar. Kenapa diorang kita panggil spektrum garis lah. Sikit-sikit cahaya je yang keluar kan. Cahaya tu pun cahaya yang bukannya selanjar. Okay, maka Niels Bohr ni selepas Max Planck dengan Albert Einstein, dia boleh menerangkan lah kenapa boleh terjadinya spektrum garis. So yang dia kaji adalah hidrogen. Sebab hidrogen paling senang lah untuk dikaji kerana dia mudah, dia mempunyai proton dan elektron sahaja. Satu proton dan satu elektron. So Niels Bohr ni dia punya sepanjang hayatnya mengkaji tentang hidrogen lah. Elektron dalam atom bergerak mengelilingi nukleus atom pada petala tertentu saja. Okey, dia ni jugalah yang memperkenalkan konsep petala-petala dalam kimia tu. Elektron petala pertama 2, elektron petala kedua ada 8 maksimum. Contohnya macam itulah. Dia ni yang memperkenalkan kenapa ada 2, kenapa boleh muat 2, kenapa boleh muat 8. Yang tu kita panggil diskrit lah tu, idea diskrit lah. Sebab hanya boleh tenaga-tenaga yang tertentu sahaja yang boleh masuk dalam petala-petala itu. Okey, pemindahan elektron dari petala paras tenaga tinggi kepada paras petala rendah memancarkan foton. So, kalau kita lukis gambar atom, yang ni proton, kita ada petala, elektron. So, petala lagi tinggi, petala lagi tinggi. So, ni atom hidrogen lah. Okey, untuk kita menaikkan elektron ini kepada petala-petala yang lebih tinggi, kita kena supply tenaga lah melalui cahaya. So kita buat kita apply cahaya lah. HF ni adalah simbol bagi cahaya. Okey, so kita apply cahaya, maka elektron ni dia excited, dia teruja, dia lebih bertenaga, dia akan melompat ke petala yang lebih tinggi. So kalau kita supply lagi cahaya berfrekuensi tinggi, ingat tenaga yang diwakili cahaya adalah melalui frekuensi, bukannya keamatan. So kalau kita apply frekuensi yang lebih tinggi, dia akan excited lagi ke kawasan yang lebih tinggi. Tetapi tak pernah elektron ni duduk kat tengah-tengah ni ke, dia duduk atas sikit ke, tak pernah. Dia mesti antara satu petala ke petala yang lain. Itu adalah konsep kuantum yang tidak boleh diterangkan sebelum ini. Sebab kita fikir tenaga adalah selanjar. Kan sebelum ni tenaga kinetik, kita boleh kira guna formula 1/2 mg² ni. Okay, tenaga keupayaan graviti mgh, tak kisah ketinggian berapa. Tinggi ni nak bubuh 1.5 pun boleh, 1.25 pun boleh, bebas kan. Kita punya kelajuan pun nak bubuh 0.25 pun boleh, bebas. So tenaga yang kita belajar sebelum ni adalah tenaga selanjar. So dia tidak bergantung kepada tempat-tempat yang khusus. Tak kisah tempat apa, kita boleh kira. Tetapi untuk elektron ataupun petala-petala ni, dia mesti khusus. Petala pertama ni ada formula dia. Petala kedua ada formula lain pula. Petala ketiga ni ada formula lain untuk mengira tenaga. Itu adalah konsep kuantum yang mana kita memang tak boleh nak hadam. Sebab kita dah biasa dengan konsep satu formula muat semua. Tapi untuk atom hidrogen ataupun atom lain pun dia tidak begitulah. Itu adalah teori kontroversi Max Planck ketika itu. Setiap tenaga itu, tenaga kuantum itu dia ada dia punya formula-formulanya lah. Okey. Dan yang diceritakan ini, pemindahan elektron ni, kalau kita nak turunkan elektron dari tempat yang tinggi tadi ke kawasan yang rendah, so elektron ni nak patah balik turun yang rendah pun dia kena ikut step yang sama jugalah. Bila dia turun tadi, kalau dia nak naik dia kena serap, bila nak turun dia kena bebaskan HF tadi balik lah. Disebabkan itulah terbentuknya spektrum garis tadi, di mana HF ni dia
Kalau tenaga tinggi kepada tenaga rendah, maksudnya petala paling tinggi tadilah, petala paling tinggi kepada petala yang kurang tinggi, frekuensi dia tinggi kan tadi kalau dia nak serak, maka frekuensi tinggi juga dibebaskan. So frekuensi tinggi kita tu maksudnya ada cahaya warna biru, ada cahaya warna ungu sikit. Dia tak kisahlah, dia adalah spektrum, tapi spektrumnya adalah spektrum garis, bukan selanjar. Begitu jugalah kalau daripada petala kedua nak turun balik petala pertama, dia akan bebaskan, pancarkan cahaya yang lebih frekuensi dia rendah sikit daripada yang tadi. So cahaya dia warna kuning sikit ke, warna merah sikit ke, so dia adalah spektrum garis. Maka Niels Bohr berjayalah menjelaskan tentang spektrum garis, bukannya spektrum selanjar. Maka mengukuhkan lagi teori kuantum ini. Okey, so kita tengok pula Louis de Broglie memperkenalkan hipotesis bahawa zarah bersifat gelombang pada tahun 1924. Idea Einstein dan de Broglie membawa kepada idea sifat kedualan gelombang zarah bagi cahaya dan semua zarah subatom. So Louis de Broglie ni yang dia juga memperkenalkan konsep kontroversi bahawa zarah tu termasuklah badan kita sendiri, manusia, haiwan dan sebagainya, batu, apa-apalah, adalah sebenarnya boleh jadi gelombang dan boleh jadi zarah. Maksudnya kita ni boleh jadi interference kan, boleh dibelaukan. Kalau ikutkan teori dia ni memang tak masuk akal. Macam mana kita masuk dalam satu celah boleh keluar jadi dua tempat pada masa yang sama kan. Memang macam tak logik. Tapi teori ini telah pun berjaya di hipotesis lah kan. Hipotesis ni berjaya di sahkan melalui eksperimen elektron lah. Elektron adalah bersifat zarah kan. Elektron bersifat zarah, tapi sebenarnya dia boleh dibelaukan, dia boleh diinterferenskan. Interference memusnahkan, interference membinakah, dia membentuk corak interference lah dan corak belauan. So membuktikan bahawa teori zarah, gelombang zarah itu betul lah sebenarnya. Kita pun boleh sebenarnya diinterferenskan. Cuma sangat-sangat susah sebab kita punya panjang gelombang kita itu sangat-sangat kecil kalau nak dibandingkan dengan panjang gelombang elektron. So macam mana kita nak tahu panjang gelombang kita tu kecil? Kita belajarlah tentang teori kedualan nanti. Kita boleh kira lah panjang gelombang kita tu sebenarnya kecil sangat, tak signifikan. Kita panggil tak signifikan. Maka kalau nak belaukan kita kena masuk celah yang sangat-sangat kecil, di mana badan kita pun dah besar, memang susah lah nak masuk dalam celah yang kecil. So tadi saya ada sebut tentang spektrum selanjar dan spektrum garis. Dua-dua adalah spektrum elektromagnet lah. Dua jenis spektrum elektromagnet, ada spektrum selanjar dan spektrum garis. Spektrum selanjar ni kita boleh melalui penyerakan cahaya putih oleh prisma. Spektrum garis ni oleh atom lah. So kalau kita ada atom, kita panaskan atom itu, dia akan memancarkan cahaya. Cahayanya adalah tidak seperti spektrum selanjar. Cahayanya adalah cahaya yang tertentu sahaja. So kalau kita masukkan dalam prisma, cahaya itu akan terbelah jadi macam inilah, akan diserakkan menjadi garis-garis ni. Kaedahnya lebih kurang sama. Cuma yang cahaya putih kita guna untuk buat spektrum selanjar, cahaya spektrum garis kita guna atom-atom yang tertentu lah. Dan setiap atom mempunyai corak yang berbeza spektrum garisnya. Okey, maka kita bagi definisi. Kuantum tenaga ialah paket tenaga yang diskrit dan bukan tenaga selanjar. Okey, tadi saya pun dah terangkan bahawa kita tak boleh lagi fikir tenaga kita tu tenaga yang selanjar. Kita kena start fikir bahawa tenaga kita tu dia bergantung kepada frekuensi. Maka bila dia bergantung kepada frekuensi yang tertentu sahaja, maka dia dah jadi diskrit, tenaga-tenaga yang tertentu sahaja. Okey. Foton ialah kuantum tenaga. Kuantum tenaga, especially tenaga cahaya lah, digunakan khas untuk tenaga cahaya yang boleh dipindahkan. Okey, so tadi kita kata elektron kalau dia nak naik, dia kena serak cahaya. Kita boleh katalah elektron kalau dia nak naik, dia boleh serak foton. Foton dekat sini dah membawa maksud kuantum tenaga cahaya lah, hanya pada frekuensi yang tertentu.
Dan elektron kalau dia nak turun, dia kena membebaskan foton pada frekuensi yang tertentu. Maka dia diskrit lah. So hubungan tenaga dengan frekuensi adalah yang ni adalah teori Planck lah. E berkadar terus dengan frekuensi. So tenaga berkadar terus dengan frekuensi. Maka kalau kita tukar kepada sama dengan, dia kena letak pemalar lah. Pemalar ni adalah dinamakan sebagai pemalar Planck. Hurufnya H. Pemalar Planck. So pemalar Planck ni sangat penting. Kerana tiada pemalar Planck, maka tiadalah kita. Sebab kita diperbuat daripada atom. Atom bersifat kuantum sebab dia bersaiz kecil. Maka pemalar Planck ni lah yang digunakan. Kalau kita dalam fizik yang sebelum ini, kita guna pemalar G kan. Pemalar G 9.81 untuk benda-benda yang besar kan. Tapi kalau benda-benda yang kecil, kita tak boleh guna pemalar G lah. Kita kena guna pemalar Planck. Nilai dia 6.63 10 - 34 Joule saat. Okey, galeri maklumat. Cahaya ialah sejenis gelombang elektromagnet dan juga memiliki sifat zarah. Tadi saya dah cerita. Jenis gelombang yang lain dalam spektrum elektromagnet juga boleh memiliki sifat zarah, tidak bergantung kepada cahaya. Tadi sebab saya dah cakap bahawa dia boleh juga membebaskan cahaya yang tak boleh nampak. Contohnya UV dan inframerah untuk objek-objek yang lain lah kan. Maka yang lain tu pun kita boleh katakan foton juga. Tak terhad kepada cahaya tampak sahaja. Okay, kita tengok contoh satu. Bandingkan tenaga foton cahaya 400 nanometer dengan foton cahaya 750 nanometer. So nanometer tu apa ni? Yang ni adalah panjang gelombang. Frekuensi, ingat balik frekuensi, dia punya unit dia hertz. Okay. So kita, sebab apa saya kena sebut juga frekuensi? Sebab kita tak boleh tengok berdasarkan panjang gelombang. Tenaga bergantung kepada frekuensi untuk fizik kuantum lah. So E sama dengan HF. So macam mana kita nak dapatkan frekuensi? So ingat balik daripada gelombang tingkatan 4 bahawa nak kira frekuensi, frekuensi adalah 1 per ampere. Okey, itu definisi frekuensi. Okey, lepas tu kelajuan cahaya C. Okey, kelajuan cahaya sentiasa C. Sebab kita sebut kat sini cahaya, tak kisahlah cahaya tu nanometer dia berapa, dia masih lagi C. Kelajuan cahaya adalah panjang gelombang bahagi masa. Kan, panjang bahagi masa ataupun jarak bahagi masa adalah laju. Maka yang ini kita boleh katakan panjang gelombang darab dengan frekuensi. Okey, so panjang gelombang darab dengan frekuensi sebab ni bahagi 1 peti. 1 peti adalah frekuensi. So kalau kita nak kira frekuensi, dia adalah laju cahaya bahagi panjang gelombang. Sebab kita pindahkan panjang gelombang ke laju cahaya. So kita boleh masukkan formula C bahagi lambda ini ke dalam F. So E sama dengan H C bahagi lambda. Lebih mudah lah. So H kita tadi berapa? 6.63 darab 10 negatif 34. C kita 3.0 darab 10 kuasa 8. Okey, lepas tu lambda kita baru kita masuk lah yang spesifik. Kita kira dulu 400. So 400 darab 10 negatif 9. Nano adalah negatif 9. Kira dalam kalkulator, tenaga yang pertama kita buat E1 lah. 4.97 darab 10 negatif 19 Joule. Okey, untuk foton cahaya seterusnya, EHC bahagi lambda, H 6.63 darab 10 negatif 34, C kita 3.0 darab 10 kuasa 8, bahagi lambda kita 750 darab 10 negatif 9. Dapat 2.65 darab 10 negatif 19 Joule. Maka kalau kita compare dua-dua ini, E2 dengan E1, maka E1 lebih tinggi tenaganya lah. Kerana kalau kita lihat, semakin rendah gelombang cahaya,
panjang gelombang, maka semakin tinggi frekuensi. Bila semakin tinggi frekuensi, semakin tinggi cahaya, tenaga cahaya. Itu adalah fizik kuantum. Okey, so dekat sini kita ada teori kedualan. Kita masuk teori kedualan. Teori kedualan zarah gelombang. Okey, teori kedualan zarah gelombang, di mana formula baru lah, kita nak perkenalkan formula baru bahawa lambda itu kita boleh kira daripada pemalar Planck constant dengan kita bahagikannya pada momentum. Okey. So untuk cahaya pun kita boleh kira jugalah panjang gelombang berdasarkan Planck constant dengan momentum. Tapi kita pelik. Momentum ni formula dia P sama dengan mv. So kalau kita nak kira panjang gelombang, H tu memang dimalarkan lah kan, memang ada nilainya. Tapi P ni kita nak kira macam mana? Kita kata kita boleh guna formula M darab V, jisim darab hala laju yang kita belajar waktu tingkatan 4. Tetapi kita tahulah hala laju cahaya tu C kan, so dia jadi MC lah kat sini. Tapi macam mana kita nak tahu jisim cahaya? Alright, kan kita nak tahu macam mana jisim cahaya itu, maka kita tak boleh lah nak guna formula ini untuk mengira panjang gelombang. Formula ini khususnya digunakan untuk mengira momentum cahaya. So dia akan jadi H bahagi lambda. Okey. So kat sini walaupun kita kata momentum, formula dia M darab V, jisim darab hala laju, tetapi untuk kira momentum cahaya tak perlu guna formula mv, sebab tak boleh pun kita guna formula H bahagi lambda, di mana lambda ni bergantung kepada frekuensi cahaya. So kita boleh kira lah lambda ni. So H dengan lambda, benda yang kita boleh kira asing, dan hasilnya kita boleh dapat momentum cahaya, yang sepatutnya cahaya tu tak boleh kira momentumnya kalau kita guna teori klasik. Okay, kita bukan teori klasik, kita teori kuantum. So ini adalah formula untuk mengira momentum cahaya. Kenapa cahaya itu mempunyai momentum? Sebab cahaya itu bergerak lah. Benda yang bergerak mempunyai momentum. Tapi cahaya tiada jisim, macam mana tu? Tapi dia bergerak kan. So cara nak kira dia pun lain lah. Dia bukan guna teori klasik. Itu je lah mindset kita ni. Dia tak boleh kita fikir logik macam mana dah. Itu sahajalah yang kita boleh katakan. Dia formula dia berdasarkan teori kuantum, bukan teori klasik. Dan berdasarkan formula ini juga, kan, formula ini kita boleh pindahkan menjadi teori klasik juga. So lambda sama dengan H bahagi mv untuk kira panjang gelombang kita. Kali ini kita kena kira panjang gelombang untuk benda-benda klasik seperti manusia, haiwan dan macam-macam lagi lah, kereta. So kita boleh guna kaedah ini, di mana momentum kita tu kita boleh kira kali ini. Sebab kita ada formula klasik. So kita boleh kira panjang gelombang kita. Dan kalau kita masukkan nilai kita tu, panjang gelombang kita tu sangat-sangat kecil. Negatif berapa banyak lah, darab 10 negatif berapa banyak kan. So negligible, boleh diabaikan. So dia bukan signifikan lah. Walaupun sebenarnya kalau lah kita ni boleh diinterferenskan tu memang boleh, tapi tak boleh sebab kita punya gelombang kita tu, panjang gelombang kita tu sangat kecil. So tiada alat yang boleh lagi untuk membuktikan bahawa kita ni boleh diinterferenskan. Tapi kalau dari segi kes elektron, elektron boleh lah, sebab elektron tu memang bersaiz kecil dan ada alat-alat yang tertentu yang boleh kita belaukan elektron tu. Okey, ini adalah bukti penemuan pembelauan elektron. Okey, so yang pertama adalah corak pembelauan elektron melalui lapisan grafik nipis. So grafik yang nipis pun dah boleh dah nak belaukan elektron. Okey, so dia akan membentuk corak belauan. Yang sebelah ni kita compare dengan pembelauan cahaya yang kita belajar waktu form 4. So lebih kurang sama kan dia punya corak dia, patternnya. Kita ada yang merah gerak terang gelap terang gelap. Tapi elektron pun ada terang gelap, cuma dia punya jarak dia tu dia berbeza lah sedikit dengan cahaya. Itu menunjukkan identiti lah, tapi dua-dua kita panggil pembelauan cahaya. Disebabkan elektron boleh juga dibelaukan, kan, boleh juga dibelaukan, maka kita guna elektron ini untuk melihat zarah-zarah kecil. So kita membina mikroskop elektron.
mikroskop elektron. Okey, kerana apa? Sebab elektron boleh dipantulkan, boleh dibiaskan dan sebagainya. Kalau dulu kita guna mikroskop cahaya, kita guna kanta kan untuk membiaskan cahaya itu. So, objek yang kecil kita boleh nampak jadi besar. Tetapi kalau objek tu sangat-sangat kecil, cahaya pun tak boleh dah nak besarkan dia. Maka kita kena guna panjang gelombang yang lebih kecil. Panjang gelombang yang lebih kecil untuk membesarkan objek yang lebih kecil. Sebab cahaya panjang gelombangnya agak besar. Okey, so kalau kita nak tengok objek yang kecil seperti virus, kan, virus corona itu, kita gunalah elektron, panjang gelombang elektron untuk berkanta dia jugalah dalam mikroskop elektron tu. Dan mikroskop elektron tu membiaskan elektron, bukan virus silap, membiaskan elektron itu. Maka kita boleh nampak ini dengan lebih jelas. Okey, so tenaga cahaya dipindahkan dalam bentuk paket tenaga yang dikenali sebagai foton. E sama dengan HF, tadi saya dah terangkan. Dan kita boleh juga guna formula E sama dengan HC over lambda. Tadi pun saya dah tunjukkan lah macam mana kita boleh dapat formula ini. So tenaga untuk satu foton E sama dengan HF. Andaikan sebanyak N foton, sebab dia kita anggap cahaya tu dia sebagai zarah. So dia ada banyak-banyak zarah lah, dia bukan satu foton saja. Maka dia ada banyak-banyak foton dipancarkan dalam sesaat. Maka kuasa P, iaitu jumlah tenaga dipindahkan dalam masa sesaat, ialah P sama dengan N darab H darab F. So kita darabkan dengan bilangan foton tu. Ataupun kita boleh guna NHC over lambda. So N tu adalah bilangan foton per saat. Okey, contoh satu, sebuah lampu 50 watt memancarkan cahaya merah dengan panjang gelombang 7.0 darab 10 negatif 7 meter. Berapakah bilangan foton yang dipancarkan per saat? So formula dia P sama dengan NHC over lambda. So kita nak kira N sebab dia tanya bilangan foton. Yang lain kita pindahkan. N sama dengan P darab lambda bahagi H darab C. So P kita adalah kuasa 50 watt, lambda kita 7.0 darab 10 negatif 7. H kita 6.63 darab 10 negatif 34. C 3.0 darab 10 kuasa 8 saat. Okey, contoh 2, sebatang pen laser merah mengeluarkan cahaya dengan panjang gelombang 670 nanometer jika bilangan foton terpancar ialah 3.37 10.18 per saat. Berapakah kuasa output? P sama dengan NHC over lambda. So berapa? 3.37 darab 10.18 H 6.63 darab 10 negatif 34 C 3.0 darab 10.8 lambda 670 darab 10 negatif 9. So kita akan dapat 1.00 watt. Andaikan 10% dari kuasa output mental 100 watt digunakan untuk memancarkan 2.92 darab 10.19 foton per saat, berapakah panjang gelombang purata cahaya tersebut dalam nanometer? P sama dengan NHC bahagi lambda. Okey, so cerita kat sini kita nak cari lambda lah. Lambda sama dengan NHC bahagi P. So N kita 2.92 darab 10 kuasa 19, H kita 6.62 darab 10 negatif 34. So C kita 3.0 darab 10 kuasa 8. Okay, kuasa kita adalah 10% sahaja. So 10 per 100 darab 100 watt. So kita akan dapat 581 darab 10 negatif 7 meter ataupun 581 nanometer. Praktis formatif, berapakah frekuensi dan tenaga bagi satu foton dengan pelanjang gelombang 10 nanometer? So kita kira dululah, kira frekuensi dululah. So C sama dengan F lambda. So frekuensi adalah C bahagi lambda. So 3.0 darab 10 kuasa 8 bahagi 10 darab 10 negatif 9. Dapat 3 darab 10 kuasa 16 Hz.
Okey, tenaga E sama dengan HF. H kita 6.63 darab 10 negatif 34 darab dengan 3 darab 10 kuasa 16. 1.989 darab 10 negatif 17 Joule. Kedua, berapakah bilangan foton yang dipancarkan sesaat oleh lampu cahaya hijau yang berkuasa 50 watt? P sama dengan NHF. Okey, so kita guna yang F lah sebab dia diberi F. So, berapa bilangan foton N? N adalah P bahagi HF. Susun semula lah. So, 50 watt bahagi 6.63 darab 10 negatif 34. Lepas tu bahagi dengan 5.49 darab 10 kuasa 14 Hertz. 2.37 darab 10 kuasa 20 per saat. Juga dia beri jisim elektron. Berapakah panjang gelombang dipole? Okey, tadi ingat lambda sama dengan H bahagi dengan momentum, H bahagi dengan NV. Sebab kita kaji benda yang klasik lah elektron kan. So H 6.63 darab 10 negatif 34 bahagi jisim 9.11 darab 10 negatif 31. Lajunya, so tenaga kinetik 50 EV. Okey, elektron volt adalah 1.6. Okey, kat sini kita kena ni lah, kira kelajuan berdasarkan tenaga kinetik elektron 1/2 M V kuasa 2 kan. So ini adalah tenaga kinetik elektron. So kalau kita nak kira V sama dengan 2 darab tenaga kinetik elektron bahagi M punca kuasa. Pindahkan lah kan, kita pindahkan semua. So masukkan 250 elektron volt darab dengan 1.60 10 negatif 19. Lepas tu bahagi dengan jisim 9.11 darab 10 negatif 31. Okey, 4190837. So yang ni kalau kita 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 4.19 darab 10 kuasa 6 meter per saat. So masukkan ini dalam ni, 4.19 darab 10 kuasa 6. So kira panjang gelombang 1.74 darab 10 negatif 10 meter. Okey, so panjang gelombang ini negatif 10 lah. Kiranya masih signifikan. Kita boleh guna alat, kita boleh cari alat yang di mana celahnya sedikit kecil daripada 10 kuasa negatif 10, maka elektron boleh dibelaukan. Kalau kita manusia memang lagi negatif lah, nilai dia ni negatif berpuluh-puluh lagi. Maksudnya susah lah kita nak cari alat. Walaupun kalau ada alat tersebut, kita tu dia sendiri macam mana kita nak masuk dalam celah tu kan, tak boleh. Badan kita tak boleh nak muat lah dalam celah itu, maka tak boleh. So kat sini kita compare saiz elektron. Elektron tu saiznya ibarat tiada saiz kan? Ibaratnya macam tiada jisim, tapi sebenarnya dia adalah jisim. Maka maksudnya kat sini saya nak cerita elektron tu sangat-sangat kecil, tapi panjang gelombang dia besar. Panjang gelombang dia besar daripada badannya sendiri, maka dia boleh dibelaukan. Okey, B, namakan satu fenomena yang menunjukkan sifat gelombang bagi elektron. Fenomena tu adalah dui celah tu lah, pembelauan elektron. Okey, panjang gelombang lambda bagi warna ungu 404.7 nanometer, warna kuning jingga 578.2 nanometer. Berapakah kuantum tenaga? So guna formula E N E H C over lambda. C 3.0 darab 10 kuasa 8, lambda 404.7 darab 10 negatif 9. 4.9 1 darab 10 negatif 19 Joule untuk warna ungu. Kita kira pula kuning jingga. .44 darab 10 negatif 19 Joule. So kalau kita compare, yang warna ungu lebih
tinggi tenaga dia kerana frekuensinya lebih tinggi. Satu, berapakah tenaga bagi sebiji foton yang berfrekuensi 10 kuasa 24? E sama dengan HF 6.63 darab 10 negatif 34. Masukkan nilai frekuensi 10 kuasa 24.63 darab 10 negatif 10 Joule. Berapakah tenaga bagi sebiji foton dengan panjang gelombang? E sama dengan Hc over lambda. .99 darab 10 negatif 17 Joule. Nombor 3, berapakah bilangan foton yang dipancarkan per saat lampu cahaya ultraungu dengan panjang gelombang berkuasa 50 watt? P sama dengan N Hc bahagi lambda. So, tukar kepada N sama dengan P lambda bahagi Hc. .006 darab 10 per 20 per saat. Okey, mata manusia dapat mengesan kira-kira 160 foton sesaat yang tiba di retina melalui anak mata yang mempunyai luas. Jika kuasa cahaya seunit luas suatu sumber monokromatik ialah, okey, tentukan panjang gelombang yang paling sensitif dapat dikesan oleh mata manusia. Okey, so kita kena kira kuasa per unit luas lah. So, kuasa ialah 1 darab 10 negatif 12 darab dengan 0.5 darab 10 negatif 4. So, nak kira kuasa lah. 2E negatif 12 5 darab 10 negatif 17 watt. So, P sama dengan N Hc bahagi lambda. So, kita nak lambda. So, lambda sama dengan N Hc bahagi P. N kita 160, H kita 6.63 3.0 10.8 bahagi 5 darab 10 negatif 17. Akan dapat 6.36 darab 10 negatif 7 meter ataupun 6.636 nanometer.